Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang penunggu dusun durian. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, sekarang nih musim durian. Dan viral tentang durian. Durian Musang King dikatakan durian yang sangat mahal dan harga Yahudi walaupun dia ditanam di Malaysia. Tapi memang hakikat durian Musang King memang sedap dimakan. Dan saya kalau ada rezeki lebih saya akan makan Musang King ya. Walaupun agak mahal sedikit. Tapi memang sedap ya. Tambah-tambah kalau kita buka isinya itu warna kuning. Woi guys, sedap. Oke guys, jadi kali ini kita akan cerita tentang kisah seram penunggu dusun durian. Jadi jom dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila dua orang pemuda, mereka ni berkunjung ke kampung. Mereka niat untuk ke dusun durian Datuk si Ismail ni lah. Datuk Ismail ni dia ada kebun durian di kampung. Jadi si Kamil ni dia berminat untuk makan durian yang baru dikutip, yang jatuh dari pokok dan makan durian. Dia mau makan yang durian yang fresh dari ladang lah, yang terbaik dari ladang. Jadi kebetulan si Ismail ni atuk dia ada dusun durian. Jadi mereka pun niatlah ingin makan durian fresh daripada ladang atuk si Ismail ni. Jadi seperti biasa, kalau siapa yang ada dusun durian, durian ni biasanya akan dikutip pada waktu malam. Malam dari lepas isyak hingga ke pagi. Itu masa yang paling sesuai untuk kutip buah durian kerana durian yang pada waktu malam ni dia fresh. Dia durian yang fresh dan sedap. Sedap dan isi dia memang kau sedap lah ya. Memang susah mau cerita lah. Jadi kebanyakannya orang yang ada dusun durian ni dia akan ambil pada waktu malam. Dan tujuan juga ambil durian pada waktu malam sebab durian ni bila dia jatuh pada waktu malam, banyak haiwan-haiwan lain yang akan makan, contohnya tupai, ya, musang, kadang-kadang babi hutan. Jadi adalah yang lebih baik kalau dia jatuh pada malam tu terus dikutip dan dikumpul. Jadi begitulah aktiviti yang bakal dilakukan oleh si Ismail dan si Kamil ni. Jadi bersiaplah si Ismail dan si Kamil ni untuk ke dusun durian dan atuknya berpesan kalau kutip durian tu, kalau boleh jangan bersendirian. Kalau boleh kamu berdua-dua. Si Kamil ni tanya lah dengan si Kamil ni tanya lah dengan atuk si Ismail ni, kenapa tok? Atuk si Ismail ni pun cakap bahaya kalau kamu kutip bersendirian. Lebih baik kamu berdua-dua lah supaya kamu selamat. Itu sajalah nasihat atuknya. Jadi si Ismail dengan si Kamil ni pun setujulah. Jadi mereka pun bertolak selepas waktu asar. Selepas waktu asar mereka pun pergi ke kebun. Jadi kebun ni memang agak jauh daripada kampung mereka lah, kampung yang ramai orang. Kebun Datuk si Ismail ni memang agak dalam. Namun di kebun atuk si Ismail ni ada satu pondok lah. Pondok memang kalau untuk berehat lah. Selepas atuknya berkebun, atuknya membaca, atuknya akan berehat di kebun tersebut. Dan pondok tersebut memang untuk menunggu durian jatuh dan tempat kumpul durian sebelum bawa ke kampung. Jadi selepas asar tu mereka pun bertolak sampai lebih kurang mendekat maghrib lah, baru mereka sampai ke pondok. Mereka pun solat maghrib, kemudian makan sedikit. Lepas tu, lepas solat isyak, barulah mereka mulakan operasi untuk mengutip buah durian.
Di sinilah bermulanya kisah seram. Jadi si Ismail dan si Kamil ni pun menunggu durian jatuh. Biasanya kalau durian jatuh dia akan bunyi dup. Maksudnya jatuh lah. Ya. Jadi mereka tunggu, dup, ada jatuh. Jadi mereka pun pergi ambil. Namun mereka dapat durian tersebut tidaklah besar, kecil. Dan si Kamil ni kelaparan, dia mau makan juga di situ juga. Jadi si Mail pun buka lah, si Ismail ni buka dan makan. Dia cakap, kita kumpul lah banyak-banyak dulu baru kita makan. Yalah, bilang si Kamil. Tapi mereka makan siaplah dulu durian pertama tu. Jadi mereka tunggulah durian-durian ni jatuh, tapi tidak ada. Jadi mereka pun yang, kenapa pula durian tidak jatuh ni pula malamnya? Biasanya banyak sih durian jatuh. Kemudian adalah lebih kurang satu, jarang-jarang lah, biasanya akan jatuh 1, 2, 3 begitu kan. Dan mereka akan kutip. Bila jatuh dong akan guna torchlight, mereka pergi kutip. Dan dusun durian atau si Ismail ini memang sangat besar. Jadi tunggu, buah durian jarang jatuh. Jadi sampai satu masa si Ismail ni mengantuk. Macam yang mengantuknya menunggu durian ni, dia cakap. Aku tidur dulu lah Kamil. Kamil, nantilah dulu. Kita kutip lah durian dulu, baru kita tidur. Kutip banyak sikit, lebih kurang 10 kah, 15 kah, baru kita tidur. Tapi si Ismail ni, aku tak tahan sudah mataku, dia cakap. Mengantuk betul aku, bilangnya. Kau tunggulah, bilangnya. Kau jagalah. Kalau ada durian, dia cakap, kau bangunkan aku, kau kejutkan aku, kita kutip sama-sama. Yalah, bilang si Kamil lah. Jadi si Ismail ni pun tidurlah. Tidur. Jadi memang suasana di dusun durian tersebut gelap. Mereka hanya berbekalkan lampu strongking ataupun lampu yang pom tu, strongking. Ya. Jadi menunggulah si Kamil ni, dia tunggu bunyi jatuh. Tapi tidak dengar, hanya dengar bunyi cengkerik. Tidak lama kemudian si Kamil ni terdengar bunyi durian jatuh. Duk. Bukan satu, tapi dengar lebih kurang 4 biji durian jatuh. Duk, 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 duk. Dia pun yang excited lah. Wish, dia cakap, durian jatuh. Jadi oleh kerana dia excited sangat, jadi dia terus meruju ke tempat durian yang jatuh hingga dia terlupa untuk bangunkan si Ismail. Dia terus direct terus pergi tempat. Dia torchlight, dia jumpa juga durian yang jatuh tu. Dia cakap, alhamdulillah, jumpa lagi durian. Dia letak dalam bakul. Kemudian dia cari lagi di mana yang tepat dia dengar lah. Jadi dia cari durian yang seterusnya tidak jumpa. Dia cakap, macam aku dengar bunyi durian tu di sini. Jadi dia cuba tengok sekeliling lah kawasan tu. Takut-takut durian-durian tersebut ada tercicir lah atau terguling di situ kan. Jadi masa dia torchlight, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi orang berjalan. Cik, cik, dengar? Dia pun yang dia torchlight, dia cari. Kemudian dia tegur, Mail ke tu? Mail, kau kah? Tapi tidak dengar suara orang. Mungkinlah matinya, mungkin tupai kali. Tupai. Jadi dia teruskan cari. Lepas tu dia dengar sekali lagi bunyi tapak kaki orang berjalan. Kemudian dia tegur lagi, Mail, kau ke tu Mail? Tapi tidak ada orang menyaut. Jadi dia macam mulai risau lah, ya, macam resah. Dia takut bukannya hantu kah? Dia takut babi hutan. Ya, babi hutan ni bahaya. Kalau kau bertembung dengan babi hutan, dia akan tanduk kau, dia serang. Ya, dan serangan babi hutan ni boleh bawa maut, guys. Jadi dia takut itulah babi hutan. Tapi dia torchlight sekeliling, tidak ada juga. Jadi dia teruskan niat dia untuk cari buah durian. Dan akhirnya dia jumpa juga durian yang kedua. Tapi durian yang kedua tu dia jumpa macam buruk. Dia cakap, kenapa durian ni buruk? Tapi dia tak peduli, dia ambil siaplah masuk dalam bakul. Kemudian sekali lagi dia dengar bunyi tapak kaki, tapi kali ni dengan suara orang menangis. Terus dia, Mail, jangan prank aku, Mail. Suara macam orang menangis, tapi agak jauh lah dalam kebun tersebut. Kemudian dia marah lagi, Mail, kau jangan prank aku, Mail.
Ini bukan lawak, Mail. Ini bukan lawak. Dia cakap. Tapi suara menangis tu masih lagi kedengaran. Kemudian dia beranikan diri. Dia pergi tengok siapa yang menangis di dalam kebun durian itu. Jadi dia pergi merujulah, tengok. Dan bila dia torchlight, dia suluh, dia nampak seorang perempuan berbaju putih tengah duduk mencangkung di dalam hutan tersebut, dalam kebun tersebut. Dia menangis. Dia cakap, siapa pula perempuan yang tiba-tiba menangis dalam hutan begini? Dia rasa macam yang macam tak sedap hati dia kan. Ini lain sudah ni, dia cakap. Tapi dia risau je, mungkin orang kelaparan kan. Tapi mana ada orang kelaparan dalam hutan begini. Jadi dia cuba pergi dekat dengan entiti tersebut. Dia tengok kenapa dia menangis. Kemudian dia tegur, Kakak apa buat sini? Kenapa kakak menangis? Tiba-tiba perempuan tersebut menoleh. Dia pun terkejut bila nampak mata perempuan tu bersinar warna merah dan rambut dia panjang dan lidah dia menjeler. Gitu. Dia pun yang terduduk, si Kamil terduduk, terus yang astagfirullahaladzim, hantu, dia cakap begitu. Dia terus lari lintang pukang berlari menuju ke pondok tempat si Ismail tidur. Bakul duriannya sudah tertinggal. Dia lari. Lari macam jejak kakinya di tanah. Laju. Tapi dia dengar suara orang berjalan mengejar dari belakang. Macam pecut dia lari. Tapi si Ismail terdengarlah terbangun. Hantu, dia berteriak. Si Kamil yang hantu. Si Ismail bangun yang Allah Akbar. Kamil, mana aku Kamil? Dia sulu dia nampak si Kamil tengah lari pecut. Terus ke pondok. Si Ismail pun tanya lagi, kenapa nih Kamil, kenapa? Hantu, aku nampak hantu. Astagfirullahaladzim, kenapa je kau pergi sendirian? Lain kali bawa aku. Aku nampak sana ada perempuan, dia cakap. Sungguh seram, dia cakap. Si Ismail pun bagi tahu, memang kebun ni atau aku pasang penunggu ataupun hantu raya supaya untuk menjaga dusun durian ni. Aduh, bilang Mail, kenapa lah kau nak bagi tahu awal? Jom balik kita, dia cakap. Jadi durian, lupakanlah durian, besok sialah. Terus mereka balik malam itu juga tanpa durian. Terus pulang. Sepanjang durang jalan tu, durang dengar suara orang menangis. Guys, bergegar lutut durang. Durang bukan sudah berjalan, lari terus. Sampai ke rumah atoknya, durang ceritakan apa yang berlaku. Atok si Ismail ni hanya senyum. Dia cakap, itulah, Atok sudah cakap tadi, lain kali kalau ada buah durian jatuh, jangan bersendirian, mesti berkawan. Atok biasa dengan penunggu di situ, dia cakap. Memang dusun Atok tu memang ada penunggu. Sebab itulah Atok suruh kamu kalau kutip durian jangan bersendirian. Jadi si Ismail dan si Kamil bertaubat, guys. Mereka sudah tidak mau lagi pergi ke kebun Datuk si Ismail ni. Diorang sanggup lagi bagus beli durian daripada kau menghadap hantu di tengah dusun durian. Jadi guys, itulah dia kisah penunggu dusun durian. Ya, memang orang pada zaman dahulu, memang kadang-kadang mereka ni ada belah saka atau membelah jin untuk menjaga sesuatu tempat. Kadang-kadang untuk menjaga kebun mereka, untuk menjaga rumah mereka, untuk menjaga keluarga mereka. Ya, dan jin-jin ni akan menyerupai tuan badannya kadang-kadang lah. Jadi kena berhati-hatilah. Ya, kadang-kadang ilmu orang zaman dulu ni mereka ada sebab lah dorang mengamalkan ilmu-ilmu saka ni. Mereka membelah jin ni. Tapi kalau boleh zaman moden sekarang ni, kalau boleh kita jangan amalkan lah. Ya, membelah jin ni. Sebab perbuatan tu jelas syirik. Dan
Syirik itu suatu perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang yang dahulu yang membelah jin, tapi kalau boleh generasi kita janganlah buat begitu. Sebab itu memang nyata benda itu syirik. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya tentang penunggu dusun durian. Moga kisah tersebut menyeramkan diri Anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali bosku, assalamualaikum.